Berita Tengah Hari edisi Selasa bersama saya Hazel Desmond. Persidangan Dewan Rakyat, sumbangan tunai rahmah STR fasa ketiga dibayar sebelum sambutan Hari Raya Haji. Juga Perdana Menteri berjelas perjanjian sempadan maritim Malaysia-Indonesia. Perkembangan lanjut bersama Syamimi Sarifan. Syamimi. Baik Hazel, sumbangan tunai rahmah STR fasa ketiga akan dibayar sebelum sambutan Hari Raya Aidiladha. Ia akan memberi manfaat kepada 8 juta penerima golongan B40 melibatkan peruntukan lebih 2 bilion ringgit. Yang penting ini ialah tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 yang melebihi 2 bilion ringgit, bilangan penerima 8 juta. Itu akan disalurkan sebelum Hari Haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga. Baik, perjanjian penyelesaian sempadan yang baru ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara. Perjanjian dimeterai setelah rundingan terakhir dilakukan dan turut diperakui Jabatan Maritim Kementerian Luar, Majlis Keselamatan Negara, Peguam Negara serta Jabatan Ukur dan Pemetaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata persetujuan dilaksana berdasarkan kepentingan negara terhadap titik sempadan dan undang-undang antarabangsa terutama melibatkan Konvensyen Undang-Undang Laut 1982. Tambahnya, isu tersebut telah berlarutan selama 18 tahun dan harus diselesaikan dengan teliti. Yang jadi masalah ni ialah sebahagian daripada kita yang menjerit-jerit di luar, dia tak baca treaty itu. Dia tak baca kenyataan bersama. Kenyataan bersama itu tidak termasuk, treaty ini tidak termasuk kawasan yang masih dirunding. Termasuk yang disebut di Sebatik, Sulawesi Selatan. Kerana dalam memuktamadkan, kita akan undang wakil Sabah. Dan oleh kerana belum ada persetujuan, maka bab ini yang kecil ini belum lagi diselesaikan. Begitu juga tentang treaty ini tidak melibatkan kawasan had pelabuhan Tanjung Pelepas yang juga dibicarakan. Tidak termasuk sama sekali kepentingan Tanjung Pelepas. Kemudian, bahawa garis penyelesaian bagi segmen 8B, 8C ada dalam peta, kononnya memberikan impak negatif, juga tidak berasas kerana kawasan itu termasuk kawasan milik Malaysia. Beliau menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Kota Baru Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berikutan isu persempadanan yang dimeterai menerusi beberapa memorandum persefahaman MOU bersama Kerajaan Indonesia baru-baru ini. Seterusnya, dalam satu soal jawab sama, Datuk Seri Anwar turut menyangkal dakwaan Ahli Parlimen itu bahawa tiada rundingan bersama pihak berkepentingan sebelum perjanjian dimeterai dengan Kerajaan Indonesia. Johor, Tuanku Sultan telah dimaklum bahawa ini sempadan ini 3 batu nautical miles, 3 batu nautika daripada kawasan. Ini jauh, tidak termasuk perbatasan Johor. Satu. Sabah tidak dimeterai dalam hal ini. Ketua Menteri Sabah dimaklum bahawa memuktamadkan Pulau Sebatik dan kawasan yang melibatkan Tawau dan Sabah itu ditangguh sehingga ada persetujuan baru kerana kita belum bersetuju. Saya ada cakap tadi, dengarlah. Soalan kedua, pakar maritime. Pakar maritime mana? Saya dah sebut nama-nama. Kementerian Luar, Jabatan Maritim, MKN, Peguam Negara, Jabatan Ukur dan Pemetaan, Hidrografi Malaysia. Menteri Luar dan Kementerian Luar yang menjalankan kebanyakan tugas itu. Tapi sebelum saya meterai, perjumpaan akhir saya masih berdepan dengan mereka. Jadi pakar-pakar ini mengesahkan ada pakar baru yang Kota Baru nak sebut, carilah.
Baik, perkembangan selanjutnya, sehingga Mei 2023 sebanyak RM158 bilion atau 41% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2023 telah dibelanjakan. RM3 bilion daripadanya melibatkan pembayaran fasa pertama dan kedua sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8.7 juta penerima, manakala RM2.6 bilion lagi merupakan bayaran bantuan khas kewangan penjawat awam dan pesara, dan lebih RM3 bilion dibelanjakan untuk subsidi bil elektrik. RM3 bilion bayaran fasa pertama dan kedua sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8 juta orang penerima. Dan begitu juga bantuan khas kewangan untuk pesara, lebih 1 juta pesara, 1.3 juta penjawat awam. RM3 bilion untuk subsidi elektrik, 11 bilion subsidi produk petroleum, 800 juta bantuan awal persekolahan. Pengecualian stem, duty stem 100% diberi bagi pembelian rumah berharga tidak lebih RM500,000. Perdana Menteri menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad di ketika sesi pertanyaan Menteri. Kelonggaran diberi Kerajaan Perpaduan kepada pejabat daerah untuk melaksanakan tender rundingan terbatas bagi pelaksanaan projek infra berkeperluan mendesak. Perdana Menteri berkata ini bagi mengelakkan kelewatan pelaksanaan sesetengah projek berikutan tiada rundingan terus dibuat. Bagi kawasan di Sabah dan Sarawak, projek bernilai RM50 juta diserahkan kepada Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Teknik Negeri. Ya, Amat Berhormat. Ya. Untuk menyelesaikan masalah yang dibangkitkan oleh Parit Sulong, kita telah memulakan rundingan dengan secara terbatas, memberi ruang kepada pegawai daerah umpamanya di peringkat tertentu dan kementerian-kementerian. Umpamanya dalam sekolah daif, klinik daif. Ya. Kalau projek itu hingga 1 juta ditingkatkan 500 sehingga 1 juta, maka diberikan kelonggaran kepada pejabat daerah untuk membuat tender terbatas. Saya menolak keras soal rundingan terus ini kerana tidak ada pemantauan. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Parit Sulong Datuk Seri Dr. Nuraini yang menzahirkan kebimbangan mengenai kelewatan pelaksanaan projek infra tanpa rundingan terus. Baik, sekian saja perkembangan dari Dewan Rakyat. Kembali mendapatkan info terkini mengenai berita semasa bersama Hazel Desmond di Berita Tengah Hari. Silakan Hazel. Syamimi Saripan, terima kasih.